Cobaan. Baik. Nah, kita mulakan kuliah kita malam ni dengan sama-sama baca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatul khairi ibtiwa maradatihi wa qurbati wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah saya mati yang semulakan Al-Fadhil Tuan Imam kita. Tak lupa juga semulakan Al-Fadhil Tuan Bilal, suruhnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat mu'minin wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah kita bersyukur kepada Ta'ala kenapa bersama pada malam ni. Kan tutup lampu ni. Tersilau video tu. Okey, terima kasih. Baik, insyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita kitab Qalbun Salim. Muka surat apa tu? 98.
98 baris. Cara mensyukuri nikmat kemaluan. Perkara untuk kesempurnaan. Nombor? Okey, 99 lah. 99 kan? Oh tu ni saya 99. 3 perkara kan? Okey, insya-Allah. Mungkin aircon ni kot. Saya batuk. Awak tu memang dah ada batuk. Bila kena tu batuk je. Baik, insya-Allah. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. 3 perkara untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan. Ketahuilah, tidak sempurna menjaga kemaluan melainkan dengan pertama menjaga mata. Pertama menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Sesuai dengan firman Ta'ala tu, ada nombor 1, 3, 4 tu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Ta'ala supaya memerintahkan isteri baginda dan seluruh perempuan yang beriman untuk menutupkan aurat. Supaya nak jaga pandangan lah, pandangan mata lelaki terhadap perempuan lah. Okey, sesuai dengan firman Ta'ala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Maksudnya apa tuan-tuan? Qul ya ayuhan nabi, wahai nabi qul li azwajika, katakan olehmu bagi isteri kau, isteri kamu lah, wa banatika, dan anak-anak perempuan kau, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman. So ada 3 lah, 3 yang ditujukan dalam firman Allah Ta'ala ni. Yang pertama kepada isteri baginda Rasulullah SAW, yang kedua kepada anak-anak perempuan baginda Rasulullah SAW, dan yang ketiga wanisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman. Apa yang diminta? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, mereka itulah naklah melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya. Dilabuhkan pakaian untuk menutup sempurna seluruh tubuh badan lah, tubuh badannya lah. Zalika adana ayyufrafna, demikian itu terlebih hampir supaya dia dikenal. Ayyufrafna fala yu'zaina, maka tiada mereka itu akan disakiti, tak disakiti, tidak akan dipelekehkan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala itu maha ghafur lagi maha penyayang. Mana ghafur? Pengampun, lagi maha penyayang. Jadi ayat ni tuan-tuan merupakan seruan lah, seruan Allah Ta'ala dan juga baginda Rasulullah kepada orang-orang yang beriman, terutama perempuan-perempuan yang beriman, supaya menjagalah aurat mereka lah, batasan aurat mereka. Untuk mazhab Syafi'i ni, batasan aurat perempuan iaitulah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi banyak di kalangan perempuan-perempuan ni kan, yang menutup pakai purdah pun ada. Terutama sekali perempuan-perempuan yang cantik lah, digalakkanlah makai benda tu. Tapi kalau perempuan-perempuan yang tak cantik ni kan, cukup sekadar menutup biasa je lah, seluruh tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang masalah sekarang ni, ramai yang tidak menutup aurat, mendedahkan aurat, terbuka sana terbuka sini, kain tak cukup lah, kain dia tak cukup. duit banyak tapi kain tak cukup. Tak tahu nak cakap benda lah. Memang dah zaman
Akhir zaman kembali kepada zaman jahiliah semula lah. Atau dia katakan jahiliah moden. Jahiliah moden. Kan. Dia kata dia moden lah. Dia konon dia moden, tapi sebenarnya tak moden pun. Yang moden itu yang menutup aurat. Yang tak moden tu sebenarnya tak menutup aurat. Dia dah sana dah sini kan. Tapi ada juga orang kata, alah kau pakai tudung pun akhlak kau teruk juga. Ada juga macam tu. Kan, tak guna kau pakai tudung tapi akhlak kau buruk. Macam-macam lah. Ini antara salah satu daripada cabaran-cabaran lah bagi wanita-wanita yang menutup aurat. Jadi dalam perkara ni dia kata, disebut di sini menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram. Ini salah satulah. Sebenarnya bukan melihat perempuan yang haram juga diharamkan. Malahan melihat lelaki. Mana perempuan melihat lelaki pun sampai menimbulkan gairah pun boleh haram juga dah. Haram juga. Apalagi kalau lelaki yang handsome. Cabang handsome juga. Walaupun dah umur dah usia juga kan, tapi handsome tetap handsome Ustaz. Walaupun umur dah 70, 80 tapi handsome juga kan. Kan. Okey. Yang dikatakan handsome tu macam mana? Saya pun tak faham lah. Saya pun tak faham macam mana dikatakan handsome tu. Kalau perempuan senang kita nak tengok, oh ni perempuan ni cantik lawa. Lelaki handsome tu macam mana? Saya pun tak tahulah. Perempuan kata handsome, handsome lah. Perempuan kata tak handsome, tak handsome lah. Betul tak? Macam tu. Jadi bukan saja perempuan kena menjaga pandangan mata, lelaki kena menjaga pandangan mata, malahan perempuan pun kena menjaga pandangan mata juga. Kerana punca daripada benda-benda tak elok ni akhirnya bermula asalnya pada apa? Daripada mata kan. Mata. Macam kisah yang berlaku pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tengoklah macam mana perempuan-perempuan masa tu bila nampak Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita jangan ingat bahawa lelaki je tergoda pada perempuan. Perempuan pun tergoda lelaki juga. Kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan kita Nabi Yusuf tu lalu di depan perempuan-perempuan, golongan-golongan bangsawan masa tu, sampai kan mereka tak sedar tangan mereka tu terpotong kan. Terpotong. Terhiris akan jari-jari mereka lah kerana melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan ibu angkatnya, iaitulah Siti Zulaikha kan. Siti Zulaikha. Nampak? Dikejar Nabi Yusuf tu, nampak? Jadi sebenarnya tarikan tu bukan pada perempuan aja, lelaki pun ada tarikannya juga. Itu sebabnya kena jaga pandangan mata macam tu. Tapi banyaknya pada perempuan lah. Kerana bentuk bantahan perempuan ni pun faham lah bentuk bantahan dia macam mana, kecantikan dia. Jadi banyak pada perempuan lah. Sebenarnya walaupun ada juga ada lelaki juga yang boleh timbul fitnah. Bukannya perempuan timbul fitnah, lelaki pun timbul fitnah. Tapi banyak pada perempuan lah yang timbul fitnah itu. Baik. Kemudian yang kedua, jadi dalam beberapa hadis Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang penampilan perempuan ketika berada di luar rumah. Antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min ri'iha fahiya zaniyatun. Maksudnya apa tuan? Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, lalu dia lalu di depan satu kaum supaya mereka mencium daripada bau minyak wanginya, maka dia dianggap berzina. Masya Allah. Jadi perempuan ni dianggap berzina. Jadi mudahnya berlakunya perzinaan. Jadi zina ni bukan hanya semata-mata zina mana hubungan persetubuhan aja, persetubuhan lelaki perempuan kan, yang haram berkahwin. Bukan itu sahaja. Dan nak buat zina ni rupa-rupanya mata pun
Kan mencium bau pun boleh menyebabkan zina. Itu dia katakan zina hidung lah. Zina hidung kan. Macam tu. Baik, kemudian dan hampir sama dengan hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin istaqarat famarat biqaumin liyajidu riyaha wa hiya zaniyatun. Sama juga hadis di atas ni kan. Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, lalu pada satu kaum supaya mencium minyak wanginya, maka dia pun dianggap berzina. Sama tak atas tu? Sama kan? Saya rasa lah lapasnya samalah. Sama dengan lapas di atas. Jadi sebagian ulama tuan menyatakan tidak mengapa jika dia menggunakan minyak wangi yang sedikit, yang tidak terlalu kuat baunya, dan tidak menarik perhatian orang lain, serta bukan dengan niat untuk menarik perhatian. Itu dibenarkanlah. Semata-mata nak menghilangkan bau badan. Itu boleh kan? Semata-mata nak menghilangkan bau badan. Tu boleh kan? Sebab ada yang badan separuh daripada kita ni berbau. Sama ada lelaki ke perempuan pun ada juga berbau. Tak? Tapi ada juga yang bau dia tak banyak, sikit je. Tapi suami dia kenal lah itu isteri dia. Sebab dia tahu itu bila bau macam ni, itu bau isteri dia, bau suami dia. Ada orang dia tak tahu bau suami ni pun dia tak tahu, bau isteri pun dia tak tahu. Bagi yang suami lah. Okay? Patutnya kita kena kenal lah bau. Takkanlah dah lama hidup bersama pun tak tahu bau dia. Betul tak? Betul tak bang? Abang tahu tak bau isteri abang? Tak tahu. Tahu. Tak tahu. Maknanya dah hidup sama. Dah hidup lama lah tu. Dah hidup lama bau kan. Dia tahu dah bau. Ini bau isteri aku lah. Walaupun dia duduk kat belakang pun dia tahu. Alah, dah tahulah isteri aku tu kan. Masalahnya ada yang walaupun dah hidup bersama tak tahu bau pasangan dia kan. Masya Allah. Baik, seterusnya. Kemudian faedah kadar minyak wangi. Sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi kuat bau bagi lelaki lah. Sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi kuat bau bagi lelaki. Bagi perempuan pula sunat yang kuat warna tapi tak kuat bau. Masya Allah, bezalah lelaki dan perempuan. Tapi kalau lelaki pakai minyak wangi lebih-lebih sangat pun nanti perempuan pun tergoda juga kan. Lalu depan perempuan pula pakai minyak wangi pula. Kita tengoklah iklan TV tu macam mana kalau iklan minyak wangi. Betul tak? Kalau iklan minyak wangi dalam TV tengoklah macam mana dikojar orang tu kan. Gara-gara minyak wangi tuan-tuan. Tu yang bahaya minyak wangi ni. Tapi Nabi memang suka pakai minyak wangi. Itu antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Antara sunnah Nabi iaitulah antaranya ialah memakai minyak wangi. Tapi pakai minyak wangi itu bukan tujuan untuk menarik perhatian. Dan Nabi pun biasanya Nabi hanya bergaul dengan orang lelaki saja. Jaranglah Nabi bergaul dengan orang perempuan. Macam tu. Baik, seterusnya nombor 2. Menjaga hati daripada membayang-bayang kecantikan rupa paras perempuan. Ini pun antara cara untuk kita menjaga kesempurnaan kemaluan tadi. Pertama tadi menjaga mata, melihat perempuan-perempuan yang ajnabi, ataupun lelaki-lelaki ajnabi. Yang kedua, menjaga hati daripada membayangkan kecantikan rupa paras perempuan, ataupun membayangkan benda-benda yang bukan-bukan lah, yang tak sepatutnya kita bayangkan. Macam tu. Itu sebabnya lelaki-lelaki ni tak digalakkan duduk seorang-seorang je tu. Tak digalakkan. Sebab bila dia dah duduk seorang-seorang tu, dia akan terbayang macam-macam lah. Macam-macam benda yang terbayang. Betul kan? Apalagi kalau zaman sekarang ni zaman teknologi kan. Zaman teknologi internet. Tuan-tuan kena perhatikan anak tuan-tuan tu, cucu-cucu tu kan. Tengok. Dia pegang handset tu. Sonyap dia kan. Dia pegang handset. Dia tengok apa benda dia buat. Cuba tengok apa benda dia perhati zaman sekarang ni kan. Faham je lah. Okay. Kemudian yang baru ni pun, yang terbaru ni pun yang pasal sugar
Sugar daddy tak apa benda tak. Sugar daddy. Apa benda sugar daddy tu? Sugar daddy. Baby. Ada sugar daddy, ada sugar baby pun ada. Kan? Jadi orang pun dah bising dah. Bising. Dengan kata dia punya laman web tu pun ada kerajaan dah block lah. Dia dalam macam itulah, macam pelacuran juga kot. Kan? Pelacuran lah. Dia dalam konteks pelacuran jugalah. Apalagi kalau zaman-zaman PKP ni kan. Orang tak ada duit. Perempuan-perempuan kadang-kadang separuh tak ada duit, tak ada kerja. Jadi dia melanggarlah benda tu, masuklah grup tu. Dapatlah duit mudah kan. Senang dapat duit. Saya tengok ada pelajar-pelajar universiti pun ada terjebak. Pelajar universiti terjebak dalam sugar daddy, sugar baby, yang benda dah. Kan? Ini semua salah satu benda-benda yang boleh membawa musibah. Bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala tu kan. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, menjaga perut daripada makanan yang syubhah dan makan yang terlalu kenyang. Okey, menjaga perut. Bab perut ni saya rasa kita dah ulas dah kat belakang kan. Dia ada satu belakang tu. Tajuk berkenaan dengan menjaga perut daripada makanan syubhah dan makan terlalu kenyang. Kerana makan syubhah dan makan terlalu kenyang ni pun boleh membawa kepada bencana, kepada kemaluan jugalah. Kita kan? Dia pun ada kesan juga pada kemaluan tadi. Okey. Jadi kita lihat di situ, kemudian ada situ tambih. Tambih maksudnya peringatan. Tambih ni bahasa Arab lah. Tambihun maksudnya peringatan. Apa peringatan daripada musannaf, daripada kitab ini? Dia kata jangan bersalam dengan perempuan ajnabi. Jangan bersalam dengan perempuan ajnabi yang ada nafsu syahwat lah. Maksud ajnabi ni dia ada nafsu syahwat, keinginan. Bila tersentuh tu adalah dia punya touching tu kan. Bila sentuh tu ada dia punya connection dia. Okey. Apalagi antara contoh lelaki muda dengan perempuan muda kan. Semua tengah orang kata darah muda, istilah kita ni darah muda. Jadi kalau dah touching tu, dah sentuh tu dah sentuh akan membawa connection ni lah. Tarikan itu mesti ada. Jadi syarak disebut dalam musannaf, dia kata oleh musannaf, syarak melarang untuk seorang lelaki bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ia termasuk dalam kategori zina tangan dan boleh membawa kepada zina yang sebenar. Rasulullah SAW bersabda, al-yadu zinaha al-batshu wal yadu zinaha al-bashu. Kan tangan itu zinanya ialah menyentuh. Tangan itu zinanya menyentuh. Menyentuh maksudnya sentuh yang tak ada lapik lah. Sebab sentuh dia ada dua, ada lapik, ada tak lapik. Kalau tak ada lapik tu yang ada connection dia kan. Yang tak ada lapik ni kurang sikit lah kadang-kadang. Tapi boleh juga kalau lapik pun, kalau lapik yang nipis pun boleh juga menyebabkan adanya tindak balas kat situ. Itu sebabnya Nabi melarang ada persentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Dan daripada hadis Rasulullah SAW, li'ay yut'ana fi ra'syadikum bimikhyatin min hadid khairul laha min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum, seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum daripada besi, itu lebih baik, khairun lahu, lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Masya-Allah. Ini Nabi menyatakan tentang maknanya ancaman lah, ancaman, tegahan, larangan daripada menyentuh seseorang yang tidak halal lah kita berkahwin. Cuma kalau menyentuh budak-budak macam mana? Kalau menyentuh budak-budak itu dibenarkan. Maknanya lelaki dewasa menyentuh tangan budak-budak yang masih kecil, yang tidak ada perasaan apa-apa, itu dibenarkan lah. Tapi walau macam tu pun kan, kemungkinan besar lelaki pun ada connection dia dah. Walaupun budak perempuan tu dia tak ada connection apa-apa kan. Tapi lelaki tu masalah dia. Jadi kalau boleh elakkanlah. Tapi kalau tak boleh nak elak, nak macam mana? Kadang-kadang budak-budak datang kita jumpa
jumpa kita salam dengan kita kan. Salam dengan atuk, salam dengan kata abang dia kan. Salam dengan saudara dia. Benda tu kadang-kadang tak boleh nak elak. Macam tu. Jadi kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi 135, Inna Allah Ta'ala kataba ila ibni Adam hazzahu minaz zina adraka zalika la mahalata fa zinadul aini an-nazaru wa zinadul lisan al-mantiku wan nafsu tamanna wa tastahi wal faraju yusaddiqu zalika kullahu wa yukazzibu. Maksudnya apa tuan-tuan? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kataba ala ibnu Adam, telah menulis di atas anak Adam itu hazzahu minaz zina, bahagiannya daripada zina. Adraka zalika la mahalata, dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Banyak nak tak nak biasanya kita akan menempuh benda itulah. Pertama, pazinanul ain an-nazru. Pertama, zina mata itulah melihat. Melihat pun tengok jenis lah. Kalau melihat sekali imbas tu boleh. Sekali imbas je kan. Sekali imbas selalu nampak macam tu. Masalahnya bila dah lihat tu dia kostan balik. Dia kostan semula. Kan dia dah lihat sekali. Alang-alang dah lihat sekali, lihatlah 2 kali. Betul tak? Alang-alang dah lihat sekali, lihatlah 2 kali. Percuma dia kata free of charge, tak ada bayar apa-apa. Betul tak? Ini pun maknanya zina lah. Tu yang jadi zina tu. Tapi kalau sekali imbas macam tu, sekali lalu tu, tak adalah katakan zina. Sekali lalu je. Tak ada terbayang apa-apa. Betul tak? Tapi kalau dah 2 kali lalu, 3 kali lalu tu, ada dah mulalah terbayang bukan. Betul tak? Macam tu. Lebih lagi contohnya ahli-ahli sukan kan. Kita tengok ahli sukan tu. Ahli sukan ni biasalah pakaian dia macam mana. Tapi ahli sukan ada macam, ada juga pakaian-pakaian untuk aurat. Sukan lawan pedang. Tengok. Sukan lawan pedang tu tutup aurat semua. Kita pun tak boleh cam ni lelaki ke perempuan. Ni lelaki perempuan kan. Tapi yang paling open ialah sukan terjun. Kan. Terjun, sukan orang kata berenang, itu memang itu betul mengancam lah tu. Kan? Macam tu. Silap-silap kita punya imam-imam kita pun, kopiah dia pun boleh tercampak lah. Lihat acara-acara macam tu kan. Okay? Macam perempuan tak digalakkan tengok acara-acara itu. Acara itu bina badan. Acara bina badan. Itu perempuan-perempuan tak digalakkan tengoklah. Kan? Tengoklah kalau dia bina badan macam mana. Okay. Kalau ternampak ustaz, ternampak je. Sekali imbasnya nampak. Tak apalah. Jangan wah. Kan? Sonok tengok ni kan. Macam tu. Bina badan sadu semua. Dia bukan lelaki je suka tengok, perempuan pun suka tengok juga. Tahu tak? Tu bahaya tu, tak? Itu bahaya tu. Tahu tak? Silap-silap tercampaklah tudung kan? Tudung perempuan. Fazina ra'ain an-nazru. Jadi zina mata ialah melihat ataupun menilik. Kemudian zina lisan al-mantiku. Zina lidah ialah berkata. Betul tak? Zina lidah ialah berkata ataupun bercakap sesuatu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun mencium pun zina juga. Kan? Mencium kan, mana mencium benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Kemudian wa nafsu at-tamanna. Kemudian nafsu pula at-tamanna, maknanya menginginkan. Wa tastahi, dan bersyahwat. Nafsu tadi bila dah tengok benda-benda macam tadi, kemudian kan dah ada pula, dah sampai connection dia pada diri dia, pada hati dia, pada otak dan sebagainya. Jadi nafsu pun kan mainkan peranan lah. Nafsu pun menginginkan, kemudian nafsu juga akan timbulnya perasaan berahi dan sebagainya. Wal faraju yusaddiqu zalika kullahu wa yukazzibu.
Lepas itu pula kemaluan pula. Kemaluan yang akan membenarkan perkara itu semuanya ataupun mendustakan. Sama adanya kemaluan tadi mengajak kepada perzinaan ataupun tidak mau mengajak kepada perzinaan. Bergantung pada iman lah. Tengok pada iman lah. Tu pentingnya iman tu. Kalau tak ada iman, habis ha. Betul tak? Kita tengok kalau orang tak ada iman tu, apa terjadi? Macam perempuan-perempuan pelacur tu kan. Dia tengok perempuan-perempuan pelacur tu, dia sanggup melayan sampai 10 lelaki pun sanggup. Satu hari melayan 10 lelaki. Sanggup, janji dapat duit. Yang penting ialah nafsu kan. Nafsu, duit. Bila ada duit semua boleh beli. Dia tak kisah. Dia tidur dengan 10 lelaki ke, 20 lelaki ke, 30 lelaki ke. Kalau satu hari contohnya dia tidur 10 lelaki kan, kalau sebulan dah berapa lelaki dia tidur? Bayangkanlah. Dan lelaki itu kemungkinan bukan lelaki yang sama. Kadang minggu ni lelaki lain, minggu depan lelaki pula yang datang, kelompok lain pula datang. Tu bahayanya perzinaan tu. Semua tu akan mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Baik, kemudian Imam Mahadab menasihati di belakang tu, ayuhal mu'min bihifzi farjika wasta'in ala zalika bihifzi qalbika an tafakkuri bima la yahillu laka wa bihifzi basarika ala nazri ila nazri an nazri ila ma la yazuzu laka an nazru ilahi. Maksudnya tuan-tuan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dengan menjaga kemaluanmu baik-baik. Ayuhal mu'min bihifzi farjika, peliharalah dirimu dengan menjaga kemaluanmu baik-baik. Kemudian bantulah dirimu untuk perkara itu dengan mengawal hatimu supaya tidak memikirkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga matamu daripada melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama melihatnya. Okey. Itu sebab dalam konteks Islam ni adanya perkahwinan. Dalam konteks Islam ni adanya perkahwinan. Kalau di barat tu ada yang kahwin, ada tak kahwin. Ada hidup bersama, tak kahwin-kahwin. Sampai 2-3 orang anak kan. Kalau di barat lah. Kahwin tak? Tak kahwin. Kenapa dia tak kahwin? Ini persoalannya. Ada orang hidup di barat ni, mereka hidup bersama tapi dia tak kahwin. Tapi ada anak luar nikah lah. Marah mereka, bangga dapat anak luar nikah pula tu. So masalahnya kenapa mereka tak nak kahwin? Salah satu sebabnya tak nak kahwin tu ialah antaranya supaya kalau lelaki itu contoh kalau ada harta. Kalau ada harta kan, jadi harta tu tak akan dimiliki oleh isteri dia. Mana harta tu untuk dia sajalah. Sebab kalau ada isteri kan maknanya isteri pun layak mendapat harta. Kat situlah. Sampai tu dia nak lagi daripada tanggungjawab lah. Tentu. Tapi dalam konteks Islam tak boleh. Malahan kalau sesiapa yang hidup bersama tak kahwin, sudah tentu akan kena serbu lah. Datanglah polis ke muak kuasa datang tangkap. Dalam konteks kita Malaysia ni kan. Tak boleh hidup bersama tanpa kahwin, tanpa ada ikatan pernikahan. Mesti ada ikatan perkahwinan, pernikahan. Macam tu. Kita bukannya di barat. Kalau di barat dia macam tu tak kisah je. Baik. Kemudian Imam Abdullah bin Husain At-Tahir berkata, wara' adalah perkara yang sangat penting sekali. Ia bukan hanya dianjurkan dalam muamalah dan makanan syubhat saja, bahkan dianjurkan dalam semua anggota tubuh. Dianjurkan pada setiap orang untuk tidak melihat, mendengar dan berbuat setiap sesuatu yang menurut pendapat lain perkara itu haram untuk dilihat, perkara itu haram untuk didengar, perkara itu haram dilakukan, atau menurut pendapat lain perkara itu makruh lah. Lihat dalam kitab Manhaj As-Sawi. As-Sawi bukan Sawi, Sawi ya. Sad alif waw ya, As-Sawi, Manhaj As-Sawi. Baik. Kemudian kita lihat ke atas tu. Ketiga perkara ini jika tidak dijaga boleh membawa kepada zina. Tiga mana tu kan, tiga dalam belakang tadi lah.
Pertama, menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Kedua, menjaga hati daripada membayangkan kecantikan rupa paras perempuan. Ketiga, menjaga perut daripada makanan yang syubhah dan makanan yang terlalu kenyang. Terlalu kenyang pun bahaya juga. Okey? Bila terlalu kenyang ni menyebabkan kita malas. Asyik tidur, asyik baring. Kenapa? Kerana perut terlalu kenyang. Nak beribadah pun susah. Macam tu. Kita tengok kalau binatang kenyang. Kita tengok kalau ular kenyang. Ular tu kalau kenyang, dia tolan seekor kambing tu dalam roban kan. Lepas tu boleh tak dia lari? Tak lari dia dah. Duduk dalam tu. Sebab apa? Badan dia berat. Ular walaupun badan kecil pun semua bodoh dia nak tolan. Badan kecil je. Tapi semua kalau boleh nak ditolan dia. Yang jantan pun nak tolan dia. Walaupun badan dia kecil je ular tu. Macam tu. Ular sawah lah biasanya. Macam tu. Kambing pun semua tolan. Walaupun badan ular tak besar. Tapi kalau ular besar sekali tolan je. Kan? Okey. Seterusnya. Kemudian zina adalah dosa besar. Menurut ijma' ulama, dosa besar yang paling besar selepas kufur dan membunuh adalah zina. Okey. Imam Ibn Qayyim Az-Zawji dalam kitabnya Quturah Az-Zina. Dalam Quturah Az-Zina disebutkan bahawa ada 4 pintu maksiat kepada manusia. Ada kat belakang tadi. Ada 4 pintu maksiat kepada manusia. Yang pertama, Al-Lahazat, pandangan-pandangan mata. Al-Lahazat. Ini semua dia punya pintu-pintu lah tu. Pintu-pintu bawa pada zina. Ataupun muqaddimah zina lah. Istilah lainnya muqaddimah zina. Tu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Innahu fasyatan wa sa'as sabila. Kerana zina adalah satu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Betul tak? Kerana kesan pada zina ni macam-macam lah. Banyaklah kesan buruk dia. Jadi ada 4 pintu menyebabkan berzina. Pertama, al-lahazat, pandangan-pandangan mata. Pandangan-pandangan mata yang tidak dikawal. Okey. Yang kedua, al-khatarat. Khatarat ni khayalan-khayalan dalam pemikiran. Hayalan-hayalan dalam pemikiran. Mana pemikirannya dia mula membayang-bayangkan bukan-bukan lah. Ada benda yang diharamkan dibayang. Yang ketiga, al-lafazat. Al-lafazat ialah perkataan-perkataan yang diucapkan. Bahasa-bahasa romantis lah. Bahasa-bahasa cinta lah, apa benda lah, bahasa-bahasa dan sebagainya. Okey. Kemudian al-khutuwat. Khutuwat, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Langkah-langkah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang membawa pada perzinaan lah. Dia sebab nak zina ni pun dia ada step-step dia. Step-step kan? Macam tu. Okey. Dan bila bab zina ni dia tak kira orang. Iblis ni tuan-tuan, dia tak kira kan kau alim ke, kau tak alim ke, kalau nak berlaku benda tu berlaku juga. Kita tengok apa tu piu apa tu. Piu apa benda dah. Piu tu lah. Kan? Kan kecoh hari tu, sekarang dah senyap dah. Itu kecoh tu kan. Itulah. Jadi teruklah. Jadi akan kena tu bukan pada dia je, maknanya pendawah-pendawah lain pun rasa terpalit jugalah. Macam tu. Hasil daripada sama ada benda tu kita tak tahulah benda tu betul ke tak betul ke, tak tahulah. Tapi kalau orang tak report biasanya kan, kalau tak betul tentu orang tak report. Mestilah benda tu kemungkinan besar betul lah. Tapi nak sabitkan benda tu benda dia benar buat ke, mesti ada perbicaraan, panggil saksi semua kan. Saksi bicara pun tak tahu bila habis dia kan. Tak tahu bila habis dia. Ni pun tak panggil lagi bicara kan. Dah panggil dah belum? Tak tahu lagi bila bicara. Betul ke tak betul? Ya ke tak ya? Tapi dia punya bahana tu bila dah berlaku macam tu, dia bukan hanya kesan pada dia juga, pada pendakwah lain juga pun terkesan. Jadi seolah pendakwah ni boleh katakan macam tu.
Jadi orang apa yang ambil modal lah. Alah penawar-penawar sesat ni bukan percaya pun, kan? Macam tu. Jadi orang akan melabelkan penawar-penawar sesat ni, orang kata tarafnya rendah lah, macam tu. Tarafnya rendah. Soalan macam sesat ni semua macam tu lah, macam tu. Sedangkan tak ada pun macam tu, kan? Sedangkan dia buat dia berapa 2-3 orang yang buat, sedangkan bukan semua yang buat, macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan, ada 4 perkara tadi menyebabkan perzinaan dan berlakunya pintu-pintu maksiat tadi. Pertama, al-lahzat, pandangan mata. Yang kedua, al-khatarat, khayalan dalam pemikiran. Al-lahzat, bahasa-bahasa yang diucapkan, bahasa-bahasa cinta apa kan, bahasa-bahasa yang menggoda dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan al-khutuwat, apakah langkah-langkahnya sehingga bawa pada perzinaan. Betul tak? Semua boleh berlaku lah. Macam tu. Sebab orang nak berzina ni, nak merogol ke, dia tak akan buat tu depan orang ramai. Dia akan pancing, kan? Kalau perempuan dia nak rogol, dia akan pancing perempuan tu. Dia akan pancing. Tapi masalahnya kadang-kadang yang berlaku tu dalam rumah sendiri. Contohnya ayah merogol anak. Ni parah lagi parah. Ayah yang sepatutnya diharapkan sebagai untuk menjaga anak, ayah sendiri yang rogol anak. Macam tu. Sampai ada yang hamil, kan? Kadang-kadang ada satu kes tu, sampaikan dia rogol anak dia tu sampai ke keluar najis. Sampai keluar najis dia rogol anak dia. Banyak kali dia buat, kan? Ada satu berita dulu lah, tak tahu tahun lepas ke tu, kan? Ada kan tahun lepas. Sampai situ, sampai anak dia kecil lagi lah anak dia. Tapi tak tahu nak cakap lah, manusia kan. Kalau dia dah bertopengkan dengan syaitan tu, apa saja boleh berlaku macam tu. Wallahu alam tuan. Sekadar itulah perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tentang tambih tu, 15 keburukan zina. Wallahu alam bisawab. Saya buka soalan kalau ada soalan. Ada soalan? Saya tutup. Ada soalan? Tak ada? Okay, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya rabbi. Allah.